As-Saffat ayat 99 sampai 111 tu cerita tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Saya tak nak baca ayat tu, jadi ambil masa lama. Saya nak terjemahkan terus ataupun saya nak uraikan terus. Kejadian korban itu tak sempat jadi pun. Nabi Ibrahim tak sempat menyembelih anaknya walaupun anak itu telah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sedih juga saya melihat masjid ni pada satu ketika dulu bahagian depan ni penuh. Sekarang ini luak banyak ni, tinggal 1/3, 1/2 je. Saya menjangkakan mungkin waktu saya aja ceramah. Rupa-rupanya macam ini kebanyakannya. Ini ialah kita tak tahu nak sebut apa sebabnya. Sebab yang langsungnya orang tak datang, itu je. Apa sebab? Masjid kosong, orang tak datang. Apa sebab orang tak datang? Jangan tanya saya. Kalau panggil konsert mungkin ramai kot. Tuan-tuan sekalian, hari ini ialah hari Raya Korban. Saya akan sentuh sikit korban ini, tajuk-tajuk campur-campur lah sebab ada rekaman ni, mungkin ada segmen-segmennya. Dalam kitab korban, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan rujuk kepada surah As-Saffat ayat 99 sampai 111 tu cerita tentang bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Saya tak nak baca ayat tu, jadi ambil masa lama. Saya nak terjemahkan terus ataupun saya nak uraikan terus. Kejadian korban itu tak sempat jadi pun. Nabi Ibrahim tak sempat menyembelih anaknya walaupun anak itu telah bersedia. Sehingga apabila Nabi Ibrahim kata, wahai anakku, translation dengan bahasa saya berdasar pada ayat itu, saya nak memendekkan masa. Wahai anakku, ayahanda telah bermimpi malam tadi yang ayahanda menyembelih engkau. Apa pendapat engkau, wahai anak? Ini ketika Nabi Ismail telah mencapai umur belasan tahun. Jadi dia tanya anak dia, apa pendapat Ismail, ayahanda mimpi menyembelih engkau? Mimpi. Dia tak kata wahyu. Kalau orang sekarang, kalau bapaknya dapat berita macam itu, bagi tahu kepada anak, anak tu akan panggil polis dia. Ini bapak je dah gila ni. Itu orang sekarang. Dia cakap dengan lemah lembut, wahai anakku. Dan reaksi Nabi Ibrahim pun, Nabi Ismail pun paling lemah lembut. Wahai ayahanda, sila lakukan seperti mana yang diperintahkan dalam mimpi itu. Qala ya abati fa'al tu'mar. Sila lakukan, wahai ayahanda. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. InsyaAllah ayah dapati anak anda sanggup menerimanya. Itu jawapan si anak. Apabila kedua-dua beranak ini dah bersedia untuk melakukan episod sembelih ini, Nabi Ibrahim pun dah bersedia dah nak sembelih. Yang si anak pun dah sedia lehernya untuk disembelih. Dan dia pun iringkan Nabi Ismail tu di sebelah iring. Dia letak kakinya di sebelah leher Nabi Ismail untuk disembelih. Tuhan kata, wa nadainahu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, cukup, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah mengotakkan mimpi engkau dan kami membalas balasan engkau. Ringkasnya tuan-tuan sekalian, saya cakap begini, saya tak nak, ayat ni semua orang dah tahu. Kejadian korban itu tidak sempat berlaku, tapi itu telah diiktiraf oleh Tuhan untuk diwarisi sampai kepada zaman kita sekarang. Apa dia punya signifikan peristiwa ini? Ini yang penting sekali. Signifikan di sini bagaimana Nabi Ibrahim
begitu punya sayang anaknya yang ditunggu-tunggu sekian lama. Sehingga dia kahwin semula dengan Hajar itu setelah dia tak dapat anak dengan isteri yang pertama. Tiba-tiba datang anak ini dia perintah sembelih. Tapi dia tidak ada reluctant, tidak ada rasa berat hati. Sanggup melaksanakan titah perintah Allah. Perintah yang amat ekstrim. Si anak pula bukan kata meronta, membantah. Tapi si anak dengan rendah diri merelai untuk dilakukan perbuatan itu. Bermakna kedua-dua anak beranak ini saling rela merelai yang bapa sanggup menyembelih anaknya. Yang anak pula sanggup disembelih oleh bapaknya semata-mata kerana menyahut perintah Allah. Itu dia punya maknanya. Dan di situ juga menggambarkan pengorbanan yang tidak ada tolok bandingnya. Dia mengenepikan kasih sayangnya kepada anaknya. Dia sanggup mengenepikan kasih sayang kepada anaknya. Dia bukan tahu yang anaknya akan diselamatkan. Lepas itu dia tak tahu. Tuhan kata cukup-cukup tu kemudian dah. Dia tak tahu pun kata benda tu akan diselamatkan. Diganti dengan kibas, dia tak tahu. Manakala Ismail pula, dia sanggup merelakan disembelih. Dia bukan tahu kata perbuatan tu tak akan jadi, dia tak tahu pun. Gaungnya kuatnya. Saya cakap tak mahu nak sedar sebab gaung kuat sangat masjid ni. Jadi Ismail pun tak tahu yang dia akan selamat. Jadi kedua-dua saling rela merelai. Melalui satu episod yang amat mengerikan. Sebagai tanda mereka berkorban demi perintah Allah. Itu dia punya signifikannya. Jadi korbannya apa di sini? Tak berlaku korban. Yang berlakunya ialah pengorbanan. Bagaimana sanggup Ibrahim mengenepikan sayangnya kepada anaknya sehingga sanggup menyembelih. Bagaimana Ismail sanggup nyawanya akan melayang demi kerana Allah. Itu pengorbanan walaupun korban sebenar tak berlaku. Itu semangat pengorbanannya. Jadi ini Tuhan tegaskan dalam satu ayat yang lain. Tuan-tuan tengok, itu surah As-Saffat, panjang, balik baca ayat panjang. Tuan-tuan tengok surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang akan sampai kepada Allah bukan daging-daging korban yang kita buat, bukan darah-darah korban yang mengalir, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan sampai kepada Allah bukan daging korban, bukan darah korban, tapi ketakwaan yang timbul daripada perbuatan korban, iaitu semangat pengorbanan yang timbul, yang diabadikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu yang akan Tuhan nilai sebagai asas pengorbanan. Kadzalika sakharaha lakum. Begitu Tuhan memudahkan bagi kamu dan menyediakan binatang-binatang ternak untuk kamu membesarkan Allah pada hari korban ini. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dua-dua ini menunjukkan bukan jumlah kambing ratus ribu yang kita sembelih, berapa ratus ekor. Bukan lembu yang berapa puluh ekor kita sembelih. Di sini lembu 30 ekor besok katanya. Kambing 25, Alhamdulillah. Tapi bukan itu yang akan dipandang. Yang akan dipandang ialah sejauh mana pengorbanan orang yang melakukan korban itu melambangkan dia mengenapikan kepentingan dirinya untuk kepentingan yang lebih utama, kepentingan Allah. Dalam konteks kita kata sekarang, kepentingan negara, kepentingan orang ramai. Sanggup mengenapikan kepentingan diri. Ini yang amat-amat kontras dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Orang-orang yang memegang, yalah saya cakap ini susah sikit nak sentuh-sentuh, tapi itu realiti. Berbagai-bagai amanah yang telah diberikan oleh seseorang. Kepentingan diri masih menjadi keutamaan dalam hidup. Manakala kepentingan publik diabaikan. Lebih-lebih lagi jika penyelewengan itu penyelewengan yang melibatkan harta awam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, jauh daripada semangat korban. Walaupun orang yang berkenaan melakukan korban ratus ekor lembu, ratus ekor kambing, tapi sejauh mana dia menghayati semangat korban, ini yang menjadi perkaranya. Jadi apa yang ada, ratus ribu ekor kambing dikorbankan, ratus ribu lembu dikorbankan, tetapi pengorbanan sebenar-benarnya tak berlaku. Ini yang saya rasa sedih. Jadi apa yang berlaku ialah bahkan korban yang dibuat itu pun agihan daging pun kelang kabut. Perebutan di sana sini timbul kata turun. Itu satu hal lagi. Bagaimana tidak menepati kehendak korban yang sebenar. Tapi semangat korban yang paling asas sekali ialah
sejauh mana orang yang melakukan korban itu betul-betul dia berkorban untuk kepentingan yang lebih penting sehingga dia mengenepikan kepentingan dirinya seperti nama Ibrahim dan Ismail. Saya akan bagi satu contoh. Tuan-tuan boleh buka yang itu ayat tadi, ayat surah Al-Hajj ayat 37. Contoh satu korban yang paling penting sekali tuan-tuan tengok. Tuan-tuan rujuk surah Al-Hasyr ayat 9. Panjang ayat ni cerita, saya terjemah terus untuk memendekkan kisahnya. Sikit-sikit. Wallazina tabawwa'ul daral wal imana. Orang-orang yang telah mendiami di kota Madinah lebih awal lagi, iaitu orang-orang Madinah yang berada di Madinah yang telah beriman lebih awal, min qablihim, mereka telah beriman lebih dulu lagi daripada orang Mekah yang pergi kemudian. Di sini jemahkan, dan orang-orang Ansar yang telah menepati atau telah tinggal di kota Madinah dan lebih yang telah beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang Ansar Madinah ini begitu suka dan begitu sayang kepada orang Mekah yang pergi berjumpa dengan mereka dalam peristiwa hijrah. Mereka sayang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Dalam jiwa mereka itu, jiwa orang Madinah ini, mereka sedikit pun tidak rasa apa-apa kepada orang Mekah yang datang. Kok dia nak rasa kedatangan orang Mekah ni mengganggu dia, menyusahkan dia. Langsung tidak ada perasaan macam itu. Walaupun Nabi telah janjikan macam-macam, mereka tahu dah orang Mekah yang akan datang ni akan dapat keistimewaan, tapi dia tak rasa apa-apa. Tentang mimma utu, tentang apa yang orang Madinah, tentang apa yang orang Mekah telah diberi, telah didapati. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan orang Madinah ini lebih mengutamakan orang Mekah lebih daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan susah. Wa man yuqshuha nafsihi, siapa yang dapat mengawal rasa kedekut, rasa bakhilnya, rasa penting diri, dia ketepikan benda itu semua, siapa yang dapat berbuat demikian, faulaika humul muflihun, dan orang-orang ini adalah orang yang paling berjaya. Begini tuan-tuan sekalian huraian ayat ini. Jadi apabila orang-orang Mekah pergi ke Madinah, kadang-kadang ada yang pergi setelah sepinggang. Kadang-kadang baru kahwin, sanggup tinggal Mekah kerana perintah Nabi. Sanggup ketepikan walaupun baru kahwin. Tinggal bapa yang sakit kuat pun ada. Dah bapa tak nak ikut, dia nak hijrah juga dengan Nabi. Sebab hijrah dengan Nabi itu perintah yang mereka utamakan. Orang Madinah menerima kedatangan orang Mekah ni langsung tidak ada perasaan jealous, langsung tidak ada perasaan apa-apa. Bahkan mereka suka mengalu-alukan kedatangan orang Mekah ini. Sampai pada peringkat dalam sejarah menyebutkan yang ada isteri lebih pada satu offer untuk dikahwini oleh orang yang Mekah yang datang. Begitu sekali. Kemudian apabila tanah yang dibuat sebidang oleh orang Madinah, dia sanggup bagi kepada orang Mekah yang datang itu, sanggup bagi seorang separuh. Nabi kata tak payah. Tanah itu tetap tanah yang punya asal juga orang Madinah. Cuma sama-sama buat, sama-sama dapat hasil. Begitu sekali tuan-tuan sekalian. Pengorbanan yang cukup-cukup tinggi. Maka lepas itu mereka sama-sama berjuang antara orang Mekah yang dipanggil Muhajirin dengan orang Madinah. Sama-sama mati di medan perang dalam beberapa kali peperangan. Yang tidak langsung membezakan antara orang Mekah yang datang dengan orang Madinah yang datang. Sama-sama berjuang sehingga tertegak kota Madinah itu sebagai negara kota yang paling maju. Itu semangat juang dan pengorbanan yang telah dibuktikan oleh para sahabat. Yang mana benda inilah yang perlu diabadikan dalam semangat pengorbanan. Kalau itu tak berlaku, bahkan yang berlaku sebaliknya, keutamaan diri sendiri, pentingkan diri sendiri, bahkan kerana pecah amanah lagi dengan kerana nak pentingkan diri sendiri, bahkan kadang-kadang menyeleweng lagi pula kerana kepentingan diri sendiri walaupun bukan hak dia. Terbalik terus, opposite, berlawanan terus dengan semangat berkorban. Walaupun orang berkenaan berkorban sampai ratusan ekor lembu dan kambing. Itu belum kita tanya lagi di mana duit yang dia ambil untuk bagi lembu, di mana duit yang dia ambil untuk dia belak kambing, kita tak tanya lagi. Jadi kalau dah situ macam mana? Itulah tuan-tuan sekalian,
banyak lembu korban yang dikorbankan, banyak daging korban kambing yang dikorbankan, tapi pengorbanan amat sedikit berlaku. Itu yang saya nak sampaikan. Itu pendahuluan kuliah saya pada malam ini sebagai sempena korban. Tajuk selanjutnya tentang konsep iman ini boleh bertambah dan boleh berkurangan. Sebabnya begini, iman ini ada 3 komponen penting. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, buktikan dengan tingkah laku. Itu disebut. Bahkan kesemua ulama menyebutkan iman itu, walaupun definisinya macam-macam, tapi mereka telah membuat kesimpulan yang iman itu ada 3 unsur penting. Unsur percaya dengan yakin di hati, mengaku dengan mulut iaitu mengucap, dan yang ketiganya ialah membuktikan keiman itu dengan perbuatan amalan dia. Yang jadi masalah tuan-tuan sekalian, banyak ayat Quran yang menceritakan hal ini. Antaranya tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat yang kedua. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Maryam 36. Wa yazidullahu allazina ihtadaw huda. Tuhan menambahkan petunjuk pada mereka yang dapat petunjuk. Kemudian wa yazdadul ladzina amanu imana. Al-Muddathir 31. Orang-orang yang telah beriman itu bertambah imannya. Jadi terlalu banyak ayat-ayat yang mengesahkan iman itu boleh kurang dan boleh lebih. Sehingga ditanya kepada, kalau tak silap saya lah, saya pun tak ingat, saya pernah baca satu ketika dulu, bimbang juga nak sebut dalam benda rakamnya. Apabila ditanya kepada Sayyidina Umar tentang iman itu, hakikat iman boleh bertambah dan boleh berkurang, dia jawab begini, iman itu boleh bertambah sehinggalah yang mempunyai iman tadi, imannya bertambah-tambah sampai masuk syurga. Iman pula boleh berkurangan bila iman itu berkurangan sampailah yang mempunyai iman tadi, imannya dah habis, masuk neraka. Jadi semua ulama mengesahkan bahawa iman boleh berkurangan dan iman boleh bertambah. Jadi secara simpelnya, bila kita mengakui gitu, kita boleh buat semakan, kita boleh buat checklist iman kita bertambah atau tidak. Sebelum saya baca kitab ni, saya sebut sebagai contohnya. Kita nak ukur iman kita ni bertambah atau tidak. Kita berminat tak nak buat benda yang baik Tuhan suruh. Kalau kita buat benda yang baik Tuhan suruh tu sekadar melepaskan batuk di tangga, tak kuat iman. Datang ke masjid setakat segan kepada Tuan Imam kerana hanya nak angkat nikah. Duduk di rumah dia tak berapa nak rajin solat. Balik rumah mak mertua, bapa mertua, sebab ustazah rajin solat. Jadi sini ukuran. Sebab sejauh mana dia melakukan ibadah itu datang daripada minat dia. Sebab Tuhan sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak mencapai apa-apa kebaikan, melainkanlah kamu belanjakan sesuatu yang kamu suka. Kalau kita nak bagi derma pun rasa sayang, kita nak bagi infak banyak-banyak pun rasa sayang. Macam nak buat korban hari ini, sahamnya sekitar 800, banyak orang tak jadi buat sebab tak cukup duit. Tak apalah, yang betul-betul tak cukup, tak apalah. Tapi tak cukup kerana sayang atau tak cukup kerana tak cukup. Bayar motocar 800,000 setiap bulan boleh 5 tahun. Dia tak kata apa pendapatannya tak cukup. Tapi nak buat korban setahun sekali 700-800 tak mampu. Bahkan saham korban boleh di-share. Tak boleh satu orang buat, boleh share banyak orang. Satu korban, satu saham kita ambil itu boleh share. Satu keluarga pun boleh share. Tapi bayar motocar tak boleh share. Tapi boleh. Jadi maknanya lebih sayang kepada ambil loan motocar, tapi suka sebab motocar elok, tapi tak berapa suka nak buat korban. Itu contohnya. Jadi situ mereka keinginan untuk buat korban dah tak ada, bermakna iman tak berapa kuat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ayat innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa ulaika humul mu'minuna haqqan. Saya tak ingat ayat yang keberapa. Sesungguhnya orang yang betul-betul beriman itu
Mereka tidak pernah ragu-ragu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya apabila mereka beriman dengan Allah dan Rasulnya, mereka tak ragu-ragu. Dia membuktikan ketidakraguannya itu, wajahadu bi amwalihim. Mereka sanggup berjihad dengan harta bendanya. Sanggup infak sampai jutaan ringgit. Bahkan dia gunakan untuk infak terlebih banyak daripada kegunaan diri dia. Itu semua datang daripada keimanan, datang daripada keinginan. Kalau datang daripada hati yang keberatan, dia tak akan buat. Bahkan kalau perlu, wa anfusihim, dengan nyawanya. Itu yang sanggup mati di medan perang. Itu di zaman Nabi. Dalam 13 peperangan tu, majoritinya orang Islam lebih sikit. Ada satu peperangan tu, orang musuh 10,000. Nabi hanya 3,000. Masih menang. Sebab mereka pergi juang dengan dua niat. Menang, berjaya, atau mati syahid. Kalah tak ada. Kalau tak tahan, mati syahid, lawan sampai mati. Itu dia punya perjuangan. Itu membuktikan. Dia kata sebenar-benarnya orang yang beriman macam itu. Itu ukuran-ukuran yang boleh kita letak. Iman itu kita tu bertambah atau tidak. Kita suka atau tidak kepada mematuhi titah perintah Allah. Macam orang yang berumur-umur ni. Macam di tempat saya tu. Dia nak berjalan ke masjid pun dah terhinggut-hinggut. Pakai orang tempat papah tangan dia. Tapi setiap waktu datang ke masjid, tak miss. Terutama sembahyang malam. Dah terpaksa dia pegang kutilat dan tidak nak tumbang. Tentu benda ini datang daripada keinginan, kesanggupan. Kalau datang daripada badan yang sihat, tentu yang naik motor laju tepi masjid tu orang tu lah dulu datang ke masjid. Tapi tidak. Sebab keinginan tu tak ada. Jadi mengapa keinginan tu ada dan tak ada? Puncanya keimanannya yang dia ada dalam jiwanya tak begitu kuat. Jadi dengan kita dah mengetahui bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Saya nak sebut. Itu kita masuk pada tahap lain. Tahap yang saya dah sebut tadi. Iman itu pasti boleh bertambah, boleh berkurang. Dia bertambah sampai menjamin yang mempunyai iman termasuk syurga. Dan dia berkurang, dia akan kurang sampai yang mempunyai iman dari imannya dah habis, dah pupus, masuk neraka. Sebab-sebab seseorang itu boleh menambah imannya. Sekejap lagi saya akan sebut secara simpul saja. Sebab yang pertama, dia adalah mengenali Allah dengan pengenalan yang cukup sempurna. Ini penting. Saya sebut dah. Kalau orang tak mengenali Allah, dia tidak akan menambahkan keimanannya. Tak kenal, tak cinta. Orang sebut bahasa Melayu berkata, tak kenal, tak cinta. Jadi, dia nak mencintai Allah, mesti dia mengenali Allah. Mencintai Allah itu ialah simbol keimanan. Maka dengan sebab itu, mengenali Allah secara yang macam mana? Mesti mempelajari tauhid, mempelajari usuluddin dengan mendalam, sampai peringkat sampai peringkat hidupnya itu semata-mata kerana Allah. Bukan setakat ucapan di mulut, tapi dia telah terbukti dalam tingkah lakunya. Sebab itu apabila kita katakan sampai peringkat macam itu, orang ini akan berada di atas asas tauhid yang sejati. Tauhid yang sejati ialah dia berada di atas tuntutan la ilaha illallah dengan sempurna. Kita katakan setiap kali kita baca la ilaha illallah, kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di penghujung kita kata apa? Wahia kalimatul haq. Itu ayat yang kita kata. Kalimah ini kalimah yang paling benar. Kita yakin betul benar, bukan sogokkan. Alaiha nahya. Kami nak hidup di atas kalimah ini. Mana kita hidup nak berada di atas kalimah ini. Itu azam kita. Wa alaiha namut. Dan kita nak kita mati dalam kalimah ini. Mati dalam la ilaha illallah. Yang kita doakan Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wa alaihi wa biha nub'atsu insyaallah. Dan kita nak juga kita dibangkitkan kelak daripada mahsyar pun dengan kalimah ini. Itu jangan kita ucap semata-mata lepas tahlil. Kita kena rasai makna di setiap kata itu. Sehingga kita nak hidup mati kita berada di atas kehendak dan tuntutan la ilaha illallah. Dan orang itu tak akan sampai di situ. Melainkan dia mempelajari tauhid. Sebab la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Pelajari tauhid yang sempurna
akan membawa dia mengenali Allah dengan sempurna. Apabila dia telah betul-betul mengenali Allah dengan sempurna, maka cintanya kepada Allah akan meningkat. Tak kenal, tak cinta. Yang menjadi masalahnya, orang-orang yang tak begitu mendalami tauhid. Kita tanya, apa beza awak percaya kepada hantu dengan awak percaya kepada Tuhan? Dia tak boleh jawab. Sebab hantu pun tak boleh nampak. Maka sebab itu dia kata hidupnya ni, penunggu ni yang menyebabkan dia sakit, bomo ni menyebabkan dia sembuh. Sebab dia tak begitu mengenali Tuhan. Itu semua statement-statement yang tak begitu mengenali Tuhan. Apabila tidak mengenali Tuhan, tak datang cintanya kepada Tuhan. Apabila dia sakit sikit-sikit, dia yakin doktor boleh menyembuhkan dia. Dia tak bertawakal langsung. Bagi orang di samping dia berusaha, dia bertawakal. Sebab dia mengenali Allah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, ciri yang pertama ni untuk menambahkan keimanan, mesti dia mengenali Allah dengan pengenalan yang sempurna. Maka ulama telah katakan, pengenalan yang paling sempurna sekali dengan mempelajari tauhid. Pendekatannya banyak. Ikut Asy'ari Maturidi sifat 20. Dan setengah orang yang berpegang kepada 3T pun ada, saya tak nak komen hal itu. Tapi ada orang juga membuat pendekatan dalam mengenali tauhid ini dengan menghuraikan Asmaul Husna. Satu-satu setiap satu. Nama Asmaul Husna itu dihuraikan dengan baik. Sebab nama-nama itu Tuhan menggambarkan sifat Tuhan. Apa yang saya nak sebutkan, mesti mempelajari tauhid. Sebab awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang paling utama dalam agama ialah mengenali Allah. Dan itu punca membawa kepada iman kita bertambah. Yang kedua, kita melihat kepada tanda-tanda adanya Allah dan kekuasaannya. Tanda-tanda Tuhan sebut terlalu banyak. Ayatullah. Ayatullah mana tanda-tanda. Ayat dalam Quran itu satu. Tapi ayatullah itu ialah tanda-tanda yang ada di alam ini. Adanya langit, adanya bumi, adanya bagaimana stages kejadian anak dalam Quran. Tuhan sebut terlalu banyak. Sehingga antaranya dia sebut, afala yanzurna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa kamu tak lihat bagaimana Tuhan jadikan unta? Sebab unta tu tak minum air sampai 2 minggu pun boleh. Luar biasa keadaannya. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit yang terbentang itu ditinggikan, tidak ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit bukau telah diletakkan di bumi. Dan berbagai-bagai ayat. Tuhan sebutkan itu semua. Melihat kepada fenomena alam semesta yang canggih ini. Dan mengkajinya. Dapat menyampaikan orang itu ke arah mengenali Allah. Dah ada saintis-saintis di dunia yang terkenal lebih daripada 10. Kita silap saya. Telah menganut Islam semata-mata mereka mengkagumi Al-Quran. Kerana Al-Quran mendahului penemuan-penemuan sains dalam banyak fenomena. Menerangkan bagaimana anak dalam kandungan. Menerangkan semua sumber kehidupan daripada air. Menerangkan bagaimana wujudnya laki-laki perempuan pembenihan bunga. Menerangkan bagaimana bumi berputar di sekeliling matahari dan lain-lain yang menimbulkan cuaca 4 musim dan sebagainya. Kesemua ini tidak ada siapa yang mengaku diciptakan. Kalau orang yang mengaji natural scientist, ini semula jadi. Ini semula jadi. Itu orang tak mengenali Tuhan. Jadi melihat kepada berbagai-bagai fenomena alam ini menambahkan keyakinan kepada Islam, kepada adanya Allah. Seperti saya katakan contoh tadi, saintis-saintis masuk Islam kerana itu saja. Yang ketiga, ini juga ciri yang menambahkan keimanan. Banyak membuat kerja-kerja kebajikan. Banyak buat benda yang sunat. Banyak buat benda yang baik di samping benda yang wajib. Jangan setakat memadai yang wajib je. Sedekah dia yang wajib baru 2,5%. Kalau harta pertanian baru 10%. Tapi dia bagi lebih daripada itu. Jadi dia buat melebihi benda-benda yang sunat itu. Dia buat dengan banyaknya. Kerana keinginannya dia buat dengan banyak. Ada doktor-doktor pakar tertentu orang Islam yang dia buka hari tertentu untuk dia bagi servis percuma. Itu contoh je. Kau tak datang pada iman, tak buat tu. Dia bagi servis percuma. Ada satu doktor-doktor pakar, dia buat rawatan percuma kepada orang yang OKU. Mata tak nampak sebagainya. Dia ada banyak-banyak tempat. Itu kau tak datang. Sedangkan dia satu rawatan tu dapat 300-400 tapi dia sanggup buat percuma. Doktor pakar yang betul-betul hebat. Satu hari dia buat percuma. Satu hari kita berapa doktor pakar kerana mencecah sampai 10,000 pun ada. Ada dia. Anak saya pun mendapat bayaran satu hari dia appear sampai dekat-dekat 5,000 satu hari. Tolong kawan dia aja. Jadi kalau doktor-doktor pakar sanggup korbankan benda begitu kepada orang OKU,
orang Islam pula. Oh, itu tanda semua keimanan yang meningkat. Mana buat benar-benar kebajikan yang banyak. Sebab mengapa buat kebajikan tu ciri menambahkan iman? Kita dah sebut tadi. Definisi iman, nombor 1 hati, nombor 2 ikrar dengan mulut, nombor 3 tingkah laku perbuatan. Jadi tapi ada orang-orang yang buat kerja welfare banyak. Orang sekular pun banyak. Orang yang tak solat, tak semayang, tak beriman tapi buat kerja welfare. Itu lain. Itu saya katakan kebaikan dalam Islam ini, kebaikan yang mesti dikaitkan dengan iman dan akidah. Kalau dia buat welfare tapi banyak mana pun tak dikaitkan dengan keimanan kepada Allah, benda itu tak menjadi faedah dari segi pahala dosa. Sebab itu dia letakkan percaya dengan hati dulu, mengaku dengan mulut, baru diikuti dengan tingkah laku. Dia tak letakkan tingkah laku itu sampai nombor 1. Kalau tidak, orang sekular, orang yang free thinker pun buat baik banyak. Itu perbezaan. Daripada orang tanya, orang Islam ni pelik lah, nak masuk syurga tu dia seorang je. Kami buat baik pun tak boleh masuk syurga. Itu ada komen-komen yang joke daripada orang bukan Islam. Dia tak tahu lesen besar nak masuk Islam mesti iman. Iman pula rangkuman 3 perkara ini. Dia hanya ada 1 je, iaitu dia ada kerja-kerja yang welfare dia buat. Sampai 2 lagi tak ada pada dia. Ya tak? Jadi kerana itu, tapi takkan kita nak syarah pada dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, untuk menambahkan keimanan, tinggal segala maksiat sebab daya yang boleh. Jangan tangguh-tangguhkan lagi dah. Sebaik saja kita tahu benda tu tak elok, tinggalkan terus dengan penuh kerelaan. Jangan berat-berat lagi dah nak tinggal benda tak elok. Ada orang dia suka delay-delay, nak pergi Mekah pun delay. Kalau tak layak tak apa, tak dapat giliran tak apa, ni boleh. Kadang-kadang offer tu ada. Dia kata kau nak pergi kena ambil offer yang tinggi itulah. Kalau ambil yang murah payah dapat. Bayarlah offer tinggi. Kalau kamu nak beli motocar pun kamu ambil motocar yang mahal. Kamu nak pergi duduk hotel pun ambil hotel 5 bintang. Tapi mengapa tak nak pergi Mekah ambil travel yang 5 bintang? Misalnya kita ada duit, nak ambil dengan murah tak dapat kan? Itu contohnya. Sebab itu saya, kalau orang nak pergi Mekah ambil melalui travel yang mahal tu bagi saya untuk menjamin dia pergi Mekah, okey. Kalau itu cara yang boleh dia buat. Jangan ada skandal seperti terbengkalai di airport KLIA, sudahlah. Saya tak tahulah menjadi macam mana. Menyedihkan dengar. Itu yang keempat. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, yang pertama sekali, mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, belajar tauhid. Yang kedua, melihat berbagai kecanggihan alam ini sebagai tanda wujudnya Allah yang Maha Berkuasa. Yang ketiga, banyak perbuatan-perbuatan baik, kebaikan di samping yang wajib, kerana perbuatan itu sebagai sebahagian pada ciri iman. Yang keempat, tinggal sebab berdaya benda yang dipanggil maksiat, dosa besar terutamanya dan dosa-dosa kecil juga. Apabila dah kita berjaya memastikan jalan kita nak menambahkan iman, maka perkara-perkara yang boleh mencacatkan iman kita kena ambil perhatian juga. Apa dia? Disebutkan 4 perkara. Opposite kepada yang tadi, 4 perkara. Yang pertama, perkara-perkara yang boleh mencacatkan atau mengurangkan iman kita. Kita tak berapa suka nak mengenali Allah. Tak suka belajar tauhid. Ada orang mengaji tasawuf mendalam tapi dia tak mendalami tauhid. Akhir-akhirnya dia mungkin membawa sesat dengan tasawuf yang dia tak mendalam. Ada. Dan pihak jabat-jabat agama negeri pun banyak menyenaraikan ajaran-ajaran tarikat yang salah. Saya tak nak sebutlah di sini. Jadi tidak mengenali Allah dengan baik itu boleh membuat kesesatan. Banyak orang dia shortcut dalam bab ini. Dia petua-petua gitu saja dia buat ibadat. Kadang-kadang berlaku benda bid'ah pun banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dia buta melihat berbagai-bagai kecanggihan alam itu sebagai tanda kehebatan, sebagai tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda kecanggihan Allah. Saya dah kata dekat dulu, kalau saya kagum dengan handphone ini, semua boleh dicapai dengan handphone ini. Zaman sekarang ni semua boleh dicapai dengan handphone. Duduk di bilik je, boleh tengok filem, boleh buat itu, boleh baca Quran, boleh bayar duit, semua boleh. Canggih sungguh. Itu baru step. Kalau orang yang cerdik, siapa yang mencipta handphone ni begini? Barulah pengenalannya lebih. Dia tidak memuja handphone itu, tapi dia mengkagumi siapa penciptanya.
Begitulah kita melihat alam semesta ini. Mengikut ciri yang kedua tadi. Kita mengakui alam semesta ini tidak ada siapa yang mengaku yang dia buat. Maka orang yang free thinker ini jadi dengan sendirinya. Ini jadi dengan sendirinya. Cari evolusi. Itu semua mengarut. Setiap sesuatu yang dikatakan baru mesti ada penciptanya. Maka siapa yang menjadi pencipta alam ini, dia kagum melihat sungai-sungai yang cantik. Dia melihat alam semesta yang luas berada di atas graviti. Dia melihat bagaimana pusaran alam ini mengelilingi matahari dan sebagainya. Mengkagum sampai macam tu. Jarak antara bumi dan matahari. Kejadian bulan dan bintang. Berbagai-bagai kecanggihan ini sepatutnya membawa dia takkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam ayat tu, ya Allah Tuhanku, apakah engkau jadikan semua ini sia-sia dengan tidak ada tujuan apa-apa? Maka bagi orang yang cerdik, yang memikirkan, melihat kecanggihan alam semesta ini, bukan saja dia mengkagumi dan dia mengagungkan alam semesta ini. Jangan setakat sungai elok untuk nak berenang aja. Pokok bunga elok setakat nak ambil letak hiasan depan rumah aja. Makanan sedap setakat nak ambil kenyang perut, setakat itu tak cukup. Tapi orang yang betul-betul melihat alam ini, kecanggihan yang ada dalam alam ini, membawa kata, alangkah canggihnya dan hebatnya pencipta kepada alam ini. Dan itu pengenalan kepada Tuhan secara dalil akal yang cukup-cukup kuat dalam tauhid. Sebab tu kita tengok dalam pengajian tauhid, apa bukti kita Tuhan itu ada? Baru alam ini. Apa bukti Tuhan itu satu? Baru alam ini. Apa bukti itu Tuhan itu sedia? Baru alam ini. Tapi kita tak tahu apa benda, tak ada huraian. Tapi itu maksudnya. Bermakna kecanggihan alam ini membawa kepada dia mengenali penciptanya, Allah. Jadi apabila orang-orang yang gagal melihat alam ini sebagai fenomena wujudnya Allah, orang itu buta penglihatannya kerana dia melihat keindahan itu setakat itu saja. Kata macam ahli sains, dia melihat, dia menilai, kita yang menilai makanan itu kita menilai sedap, kita tak tahu kandungannya sebab kita tak begitu tahu. Tapi ahli sains betul-betul pakar pemakanan, dia tahu kandungan makanannya sekali. Maka dia boleh elak walaupun yang nampak sedap pada kita, tapi dia boleh elak sebab pengetahuannya lebih. Jadi tentu dalam pengamalan pemakanan dia lebih baik daripada kita sebab dia tahu. Faham tak? Begitu juga tentang penyakit-penyakit ni, orang yang pandai jaga kesihatan, dia dapat terelak daripada penyakit sebab dia tahu. Jadi begitulah kita mengenali Tuhan dengan melihat fenomena alam ini. Jadi bagi mereka-mereka yang enggan melihat fenomena alam ini sebagai membawa kepada dia mengenali Tuhan, akan melemahkan hati dia dari segi iman. Yang ketiga, yang mengurangkan juga imannya, tak begitu suka nak buat amal yang saleh. Yang tiga tadi kita kata sebab dia boleh menambahkan iman, dia kena buat benda yang baik. Tapi yang ketiga ni opposite dia. Dia tak begitu suka nak buat amal-amal soleh. Kerja-kerja kebajikan dia tak berapa suka. Dia lebih suka membazir duit dia daripada bagi derma. Kita tengok handphone ni. Berapa orang guna handphone ni secara yang baik dan berapa orang yang guna handphone secara yang terbaik, yang kurang baik. Kalau bagi pada anak-anak yang kita tak kawal, handphone ni merosakkan dia. Ya tak? Tapi bagi orang yang baik, dia menggunakan handphone ni, dia install berbagai-bagai perkara. Dia baca Quran melalui ini, dia baca doa melalui ini, dia tengok waktu semua melalui ini. Jadi penggunaan ini baik. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, yang kurang membuat amal soleh, itu petanda tak begitu kuat amalnya. Sebab itu Nabi dalam satu hadis, dia kata, ma ra'aitu min naqisati aqli wa dainin wa dinin adhaba lilubbir rajul al-hazim min ihdakunna. Dia kata pada para wanita, aku tak nampak kamu ni, orang perempuan ni, kurang akal fikirannya dari segi agama, dari segi fikiran, sama seperti yang ada pada orang lelaki di kalangan kamu, wahai wanita. Dia para wanita ni tanyalah Nabi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan orang perempuan ni, ya Rasulullah, kita lebih kurang sikit daripada orang lelaki ni segi kecanggihan apa semua. Rasulullah jawab, bukan kerana kurang agama kamu, bukan kerana kurang kebijaksanaan kamu, tetapi alaysa idza hadat lam tasil lam tusal walam tasum walam tasal walam tasum. Kamu tahu atau tidak mengapa kamu kurang sikit pada lelaki? Kerana apabila kamu datang haid, kamu tak salat, kamu tak puasa, sedangkan orang lelaki terus puasa. Bermakna di sini pun dah membuktikan yang orang lelaki ini keupayaan dia nak buat baik lebih banyak daripada orang perempuan. Dari segi semula jadinya.
Orang perempuan ada cuti nak buat baik. Orang lelaki tak ada cuti. Orang perempuan dia ada cuti nak servis kepada suami dia. Orang lelaki tak ada cuti nak servis kepada isteri dia. Ya tak? Walaupun tapi itu realiti. Maka di situ saja perbezaannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang mengurangkan juga keimanan seseorang, masih bergelumang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tak jemu-jemu. Buat baik, jahat buat. Terus bergelumang. Dia kata minyak dengan air tak bercampur dan berbagai hujah dia. Tuhan sebutlah. Kalla balrona ala qulbihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali mana mereka tak boleh bersikap macam itu. Kerana hati-hati mereka telah ditutup dengan berbagai-bagai perkara maksiat yang mereka buat. Maka segala perbuatan-perbuatan baik itu mereka tak suka buat lagi lah. Kerana terlalu banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka buat. Ini saya dapati ramai juga pernah kenalan-kenalan saya mengaji sekelas agama, tapi bila dia masuk kerjaya yang mendedahkan dia kepada benda tak elok, sedar-sedar kemudian dia telah jauh telanjur kehidupannya kerana bercampur dengan orang tak baik, terlibat dalam sumber rezeki yang tak baik, kurang mendapat nasihat daripada orang yang baik-baik. Sebab itu dia bercampur grup mana itu jadi soalan juga. Ni orang yang rajin datang ke masjid ni, setiap waktu ada. Takkan nak sama dengan orang yang jarang-jarang sekali datang ke masjid. Tentu tak sama dari segi personalitinya, dari segi sikapnya dan lain-lain. Jadi kita bagi ruang sekejap untuk azan. Dipersilakan. Saya buat rumusan begini tuan-tuan sekalian ya. Tentang korban tadi, janganlah kita stopkan perhatian kita setakat jumlah korban, jumlah dagingnya. Kita mesti tingkatkan pengorbanan terlebih. Sebab yang berlaku ialah banyak kesembelihan korban tapi kurang pengorbanan. Tentang bab iman tuan-tuan sekalian, kita boleh buat checklist. Kalau kita nak nilai diri kita boleh buat checklist. Kita ambil yang boleh menambah sejauh mana kita telah berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan kita untuk mengenali Allah supaya iman kita bertambah. Pengenalan yang mencukupi, jangan pengenalan setakat cincai-cincai. Yang kedua, sejauh mana kecanggihan alam yang kita dapati berbagai-bagai bentuk kecanggihan alam ini menambahkan keyakinan kita yang Allah itu maha pencipta, maha hebat, maha canggih. Kita mengkaji alam, kita melihat keindahan berbagai-bagai yang ada di depan mata kita. Yang ketiganya, sejauh mana kita telah meningkatkan amal-amal kebajikan kita selama ini dalam berbagai-bagai perspektif, terutamanya benda-benda yang sunat. Benda-benda wajib tu mungkin kebanyakan kita selesai, itu pun belum tentu. Ini semua kita boleh buat checklist. Yang keempat, ini cukup penting, masih ada atau tidak maksiat yang kita masih buat dengan sengaja. Nilai sendirilah tuan-tuan sekalian. Maksiat ada 2-3 jenis, dosa besar, dosa kecil. Jadi sejauh mana benda tu kita tinggalkan atau tidak. So banyak orang dia masih nampak bersolat tapi perbuatan maksiat pun masih ada. Dan dalam bab pertama tadi, mengenali Allah tadi, musuh utamanya syirik. Orang tak mengenali Allah dengan tepat, dia akan cari syirik. Jadi sebab-sebab yang boleh membawa kepada lemah iman pula, lawan kepada yang sebab-sebab yang boleh menambahkan iman. Yang pertama, mengenali Allah. Apabila dia tak mengenali Allah, dia akan banyak unsur-unsur syirik. Bila unsur-unsur syirik, amal ibadatnya tertolak. Wal'ayazubillah. Dia akan lawan kepada perkara yang menambah iman tadi. Yang kedua, dia melihat kecanggihan alam ni setakat luaran. Dia tidak merasai kehebatan ciptaan Allah di sebalik kejadian alam ini. Yang ketiga, dia boleh buat checklist. Berapa banyak amal saleh yang dia telah buat. Sedekah jariah yang dia buat. Kerja-kerja welfare yang dia buat. Dan berbagai-bagai bentuk yang dia boleh buat. Dan yang keempatnya tentang hal-hal nak menentukan juga imannya berkurangan ini, dia kena cermat tu. Masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang berlaku yang dia tak tinggalkan. Ini semua tuan-tuan sekalian, kita boleh jadikan bahan checklist kepada kita untuk menilai iman kita bertambah atau tidak. Yang pastinya iman boleh bertambah dan iman boleh berkurang. Kita amat takut kalau iman kita berkurangan, yang kita akan berakhir apabila dah kurang habis masuk neraka. Jadi kita tak nak yang itu. Jadi maafkan saya, sikit sebanyak dengan gangguan tekak saya pun tak apa-apa sihat. Tapi saya sayang nak tinggal tempat ini. Bila-bila lagi ada rakaman yang penting ini. Sebab
walaupun di sini mungkin puluhan saja yang mendengarnya, tapi di luar sana bergantung kepada mereka yang mendengar mungkin ribuan. Maka dengan sebab itu tempat-tempat yang ada rakaman ini saya cuba juga untuk memenuhi kerana kepentingannya untuk dakwah saya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.